Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yang merupakan malam siri yang kedua, malam kedua kita dapat bersama sekali lagi di dalam majlis ilmu yang mana kita semua akan mempelajari, kita semua akan mengkaji, menyaring maklumat berkenaan dengan fakta-fakta di sebalik kisah para Nabi alaihimus salatu wassalam. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan, kelas ini hanyalah dijalankan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Seperti yang tuan-tuan lihat di dalam poster, setiap hari Isnin, minggu yang pertama dan minggu yang ketiga. Maknanya Isnin malam ini, Isnin malam Selasa, malam ini merupakan minggu yang ketiga. InsyaAllah nanti kita akan susun semula bagaimana kita nak menjalankan kelas ini dengan lebih kerap sebab tajuknya panjang, jadi kita perlukan kepada kekerapan yang banyak. Doakan semoga Allah SWT memberikan kita ruang, memberikan kita kekuatan untuk kita mengkaji kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, malam ini kita berpandukan kepada nota untuk nota yang kedua yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ambil nota itu di link Google Drive yang telah pun diletakkan di bahagian komen di FB, begitu juga di bahagian ruangan chat di dalam Zoom. Jadi ambil nota tersebut kerana kita akan rujuk nota itu untuk pengisian kita pada malam ini. Kalau tuan-tuan dan puan tidak dapat mengikuti siri yang pertama, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan untuk melihat rakaman bagi siri yang pertama. Rakaman tersebut dia berada di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Baik. Malam ini kita terus pergi kepada 3 kemusykilan. Ada 3 perkara yang kita akan bincangkan untuk
Bab yang pertama, kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, pengisian kita setiap 2 kali sebulan ini bukanlah kita nak menceritakan kisah Nabi Allah Adam daripada permulaan Allah ciptakan sehinggalah Nabi Allah Adam wafat. Okey, kita bukan menceritakan tentang kronologi ataupun keseluruhan kisah Nabi Allah Adam. Dalam kelas kita ini, majlis ilmu kita ini, kita hanya memberikan tumpuan kepada isu-isu yang agak samar-samar tentang kisah Nabi Allah Adam ini. Kita nak bincangkan tentang pendapat-pendapat yang pelbagai dan kita cuba mencari yang manakah yang lebih dekat kepada ketepatan. Okey. Jadi, 3 perkara yang kita akan bincang pada malam ini. Yang pertama adalah kita nak bincang tentang asal usul nama Nabi Allah Adam alaihi salam. Tertinggal perkataan Adam. Asal usul nama Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Adakah nama itu adalah nama yang bukan Arab ataupun nama dia adalah nama yang Arab? Okey, malam ni kita akan rungkaikan perbincangan tersebut. Walaupun tuan-tuan ada mengikuti mana-mana pengisian sebelum ini, okey, tak apa. Kita berkongsi maklumat pada malam ni tentang perbincangan tentang asal-usul nama Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, pada malam ni kita nak membincangkan tentang bagaimana Allah Ta'ala menyebut tentang penciptaan Nabi Allah Adam ini daripada tanah. Okey. Kisah Nabi Allah Adam ni, dia diciptakan daripada tanah, dia tidak letak dalam satu surah. Tapi merata-rata. Ada dalam surah tertentu, dalam surah Sad ada, kadang dalam surah Sajadah ada, kan, dalam surah Al-A'raf ada. Jadi pengulangan kisah Adam dicipta daripada tanah ni dia bertaburan di dalam Al-Quran, menyebabkan nanti akan timbul persoalan tentang Quran ni dia tak teratur. Ataupun kita nak cari sebenarnya Adam ni dia tanah tu macam mana diciptakan. InsyaAllah malam ni kita telah susun maklumat tersebut dan insyaAllah kita akan bentangkan sebentar lagi. Dan yang ketiga, jika ada ruang lagi, kita akan bincangkan di antara kemusykilan, persoalan yang ramai dibincangkan oleh para ulama tentang ketika mana Allah memberitahu kepada malaikat Allah nak ciptakan Adam ni sebagai seorang khalifah. Tajuk yang ketiga ni kita akan bincang tentang kenapa Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada malaikat dia nak cipta Adam. Yang kedua, mengapa para malaikat bertanya soalan kepada Allah nak ciptakan seorang khalifah. Yang ketiga adalah bagaimanakah Nabi Allah Adam AS mengetahui bahawa di muka bumi ini nanti khalifah ini dia akan melakukan kerosakan. So kita akan rungkaikan berdasarkan pendapat ulasan di kalangan para ulama. Tuan-tuan, sebelum saya meneruskan, okey, rujukan utama kita, okey, dalam perbincangan ni seperti kalau tuan-tuan tengok pada gambar, dekat gambar poster yang ada diedarkan kepada tentera perempuan tu, kita akan guna kitab ni. Ini sumber rujukan utama. So kita akan bincangkan berdasarkan kitab Mawaqiful Anbiya fil Quranul Karim yang dikarang oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Tapi ada rujukan lain juga saya akan bawa kepada tentera perempuan. Kita jangan bimbang. Kita akan campur juga dengan beberapa rujukan-rujukan yang lain. Tapi itu sebenarnya rujukan utama yang kita akan bincangkan. Baik, kita terus pergi kepada nama Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Baik,
Nama Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam kita sudah sedia maklum. Nama Nabi Allah Adam ini diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ada 25 tempat di dalam Al-Quran. Ada 25 kali disebutkan nama Nabi Allah Adam. Perkataan Adam, Adam tu disebut sebanyak 25 kali. Okey, saya tak bawa datangkan ayat, cuma saya letakkan nombor surah dan nombor ayat. Okey. Kedudukan nama Nabi Allah Adam yang 25 kali itu, okay, kita tengok dulu 8 tempat yang pertama. Okey. Dalam suratul Baqarah, okey, nombor 2 ni bermakna ini kalau tuan-tuan baca nota ni, kalau tulis 2 ni maknanya nombor surah. Maknanya surah yang kedua, iaitu suratul Baqarah. Ada 5 tempat nama Nabi Allah Adam Allah sebutkan. Ayat kalau 31 ni maknanya nombor ayat. 2 ni nombor surah. Nombor 31 nombor ayat. Okey. Ayat 33, ayat 34, ayat 35, ayat 37 dalam suratul Al-Baqarah. Ada 5 kali Allah sebutkan. Ni ayat dia. Kemudian dalam surah Ali Imran hanya disebutkan 2 kali saja nama Nabi Allah Adam. Yang ketiga, 3 ni maknanya nombor surah bagi surah Ali Imran. Okey. Ada 2 kali. Pertama dekat ayat 33, kemudian ayat nombor 59. Kemudian dalam suratul Maidah. Yang kelima ni maknanya nombor surah Al-Maidah. Nombor surah yang kelima Al-Maidah ada pada ayat nombor 27. Hanya sekali saja dalam suratul Al-Maidah. Okey. Kemudian surah yang berikutnya berada dalam suratul Al-A'raf. Dalam suratul ada 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kenapa saya buat 8 kali ni sekejap? Okey, sekejap 8, 9. 3, ada 3, 4, 5, 6, 7. 7 ni 9. Okey, takut saya silap. 3, 6, 9. Okey, ni 7 Sekejap saya padamkan. Saya buat nombor ni selalu saya silap. Ni 7 kali dia bukan 8 tu, dia 7 kali. Okey, 7 kali 3, 4, 5, 3, 6, 7. Okey, kita tengok. Dalam suratul A'raf, mohon maaf tuan-tuan, ada kesilapan sikit tuan-tuan. Okey, tak apa. Okey, nama Nabi Allah Adam dalam suratul Al-A'raf, surah yang ke-7 disebutkan 7 kali. Dalam surah Al-A'raf, nama Nabi Allah Adam ada 7 tempat dalam surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 disebutkan 7 kali. Ayat 11, 19, 26, 27, 31, 35, 172. Betul tak 7? Surah yang ke-7 disebut 7 kali. Al-A'raf. Betul? Okey, kita teruskan lagi. Okey, kemudian kita pergi kepada surah yang berikutnya. Dalam suratul Al-Isra ada 2 kali. Ni yang ke-17 ni, yang ke-17 maknanya surah Al-Isra. Ada 2 kali nama Adam disebutkan. Ayat 61 dengan ayat nombor 70. Begitu juga dalam suratul Kahfi. Surah yang ke-18 disebut sekali saja pada ayat nombor 50. Dalam surah Maryam hanya sekali saja ayat nombor 58. Ayat surah nombor 58. Kemudian di dalam surah yang saya tertinggal dalam satu dalam surah Yasin. Saya ada tertinggal satu dalam surah Yasin. Tertinggal pun. Tak apa. Nanti kita dapatkan. Tak apa. Okey. Kemudian yang ke surah Toha ni. Ni dalam surah Toha Allah sebut sebanyak 5 kali. Surah ke-20 ni surah Toha. Ayat 115, 116, 17,
120 dan juga 121. Okey, kalau kumpul baru 24 kan? Okey, sekejap. Bagi saya masa sekejap. Saya merujuk di dalam Mu'jam Satno. Okey, sekejap. Sekejap. Okay. Dalam surah kisah Nabi Allah Adam. Okey, okey. Surah Yasin, saya minta tuan-tuan tulis. Saya tertinggal satu. Okay, dalam surah Yasin, okey, patutlah tadi, sepatutnya tadi dapat. Okey, tak apa. Tulis ya. Surah nombor 36, surah Yasin. Okey, ayat dia adalah ayat nombor 60. Ayat 60. Sebab itu semua sekali sepatutnya 25 disebutkan nama Adam. Tapi dekat surah Yasin ni dia panggil Bani Adam. Tapi sebutlah nama Adam tu. Pada ayat nombor 60. Ni ayatnya, kalau ayat 60 ni bunyinya yang alam a'had, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Itulah ayat dia. Okay, dapat ya? Ada 25 kali. Okey, kita bukan nak bincang tentang banyak kali ni. Cuma kita yang paling utama kita nak bincang. Okey. Nama Nabi Allah Adam ni dia nama Arab ke dia nama bukan Arab? Dia nama Arab ke nama A'jam? Okey, ada dua pendapat. Okey, pendapat pertama mengatakan ia adalah nama yang namanya adalah nama dalam bahasa Arab. Pendapat kedua kata tak, ia bukan dalam bahasa Arab. Ia bukan bahasa Arab. Dia bukan nama tu, dia adalah nama Arab. Pendapat kedua inilah yang kita gunakan rujukan yang dipegang oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dr. Salah Al-Khalidi yang kita ambil pada pendapat kedua ni. Tapi Dr. Salah, beliau ada bawa pendapat yang sebaliknya. Okey, kalau yang kata Adam adalah nama Arab, maka Adam itu dia diambil daripada perkataan Al-Adamu dan juga perkataan Al-Udmah. Maksudnya kalaulah Adam tu dia adalah bahasa Arab, maka kata para ulama, dia kalau Adam tu dia berasal daripada Al-Adamu. Dari kaitan dengan Al-Adamu yang membawa makna bercampur, ikhtilaf. Ada juga kata nama Adam tu ia juga merujuk kepada perkataan Al-Udmah yang bermaksud kita panggil apa? Berkulit coklat. Maksudnya berkulit sawo matang lah. Dia panggil apa istilah dia dalam bahasa Inggeris tu? Dia maksudnya dia kaitan dengan warna kulit yang coklat. Itu kalau pendapat ulama yang kata Adam ni dia memang nama dalam bahasa Arab. Dia kata. Kalau dia dalam bahasa Arab, dia akan kembali kepada dua makna ni. Sama ada dia merujuk kepada perkataan Al-Adamu yang merujuk bercampur. Okey, sebab Adam kan daripada tanah campur-campur-campur. Ada juga mengatakan ia dikaitkan dengan Al-Udmah. Al-Udmah ni maknanya yang berkulit coklat. Okey. Tetapi ada pendapat lain. Ni rujukan utama kita. Syekh Salah mengatakan Adam ni sebenar-benarnya dia bukanlah perkataan asalnya Arab. Dia kata tak, dia kata. Dia bagi alatan. Dia bagi dua alatan. Okey. Alasan yang pertama. Okey. Alasan yang kedua. Saya dah buat dalam bentuk diagram tu, moga-moga faham. Okey. Dia kata, Syekh Salah kata, dia bagi dua alasan. Dia kata Adam tu dia bukan dalam bahasa Arab, dia kata. Sebab apa dia kata? Sebab perkataan Adam tu
dalam tata bahasa, dalam ilmu nahwu, dalam grammar Arab, dalam ilmu nahwu, perkataan Adam tu dia termasuk, dia panggil apa tahu? Dalam istilah orang belajar nahwu dia akan tahu istilah al-mamnu'u minas sarfi. Dia panggil mamnu' minas sarf. Bahasa mudahnya adalah nama Adam dia merupakan kumpulan kata nama yang tidak boleh diletakkan tanda tanwin. Sebab tu kalau kita jumpa perkataan Adam dalam Quran, kita tak jumpa pun huruf mim. Adam tu bunyinya min, tak pernah jumpa. Mun pun tak pernah jumpa. Man pun tak pernah jumpa. Nama Adam dalam Quran, semua sama ada dia baris atas Adama, sama ada dia baris depan Adamu, ataupun Adam tu dia baris bawah Adan. Dia tak boleh masuk tanwin. Dia tak ada bunyi Adaman, Adamun, Adamin. Tak boleh. Dia tak boleh letakkan tanwin. Itu dia panggil mamnu' minas sarf. Dan nama Adam ni pula dia kata tanda baca dia kalau ada huruf jar dia tak boleh berbaris di bawah. Kita kan kalau jumpa huruf jar mesti lepas huruf jar tu baris di bawah. Tapi Adam tak boleh. Dia tak boleh guna formula Arab tu, tata bahasa Arab tu. Menunjukkan kata sesolah. Dari sudut tata bahasa dalam grammar Arab pun, kalau Adam ni dia termasuk dalam nama Arab, tentu dia boleh masuk tanwin. Tapi tak boleh. Dia kata, menunjukkan bahawa nama Adam tu dia bukan Arab. Okey, saya tunjukkan bukti pada tuan-tuan perempuan. Sesolah dia ulas panjang lebar sebenarnya. Cuma orang yang menyampaikan maklumat dia kata dia tak setuju nama Adam tu adalah nama yang bukan dia nak bukan nama Arab, dia tak bawa maklumat. Tapi hujah yang kuat pada tata bahasa tu sendiri. Okey, kita tengok contoh. Okey, dalam nota tu tak ada, saya pun tambah tadi, baru sekejap tadi. Saya duk baca balik saya kena tambah. Okey, contoh tengok. Okey, kita tengok contoh dalam surah Hud ayat 89. Okey, ayat ni muka surat 232. Kita tengok Tengok mana nabi yang namanya Arab, nabi yang tak namanya Arab. Nabi Adam tak. Cik Solah kata, dia kata cuba dia kata. Dia ulas maklumat ni siapa yang sepatutnya orang yang tak sepatutnya dia kena baca kitab ni Al-A'lamu Al-A'jamiyah. Cik Solah ulas sebenarnya tentang bahasa tu. Okey, tengok dia kata contoh dia kata okey dia kata Syekh Salah sebut, dia kata, kalau kita rujuk dalam surah Hud, contoh kenapa ketika Allah sebut nama Nuh? Okey, ni ambil contoh ni ambil contoh nama nabi lain. Kan dalam surah Hud ayat nombor 89. Ketika Allah sebut nama Nuh, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita terus pergi kepada ayat dia. Allah kata, ma asaba qauma Nuhin. Kenapa dekat Nuh dia boleh ada tanwin? Nuhin. Hud, Hudin. Kalau Saleh, Salihin. Baris tanwin. Tanwin apa? Faham kan tanwin kan? Dekat Lutin, Lutin. Dekat Nabi Allah Lut. Ini semua Nabi Arab. Ni Arab lah ni. Daripada nama Arab. Sebab tu dia ada root word dia. Tapi kenapa Adam, dia tak boleh bunyi Adamin? Tak ada. Tapi kenapa Nuh boleh? Nama Nabi Hud boleh? Nabi Saleh boleh? Lut boleh? Nak menunjukkan itu perbezaannya antara nama Arab dengan dia nama bukan Arab. Ini Syekh Salah bagi pendapat yang pertama. Dia bagi reason yang pertama, alasan dia. Okey. Nak tengok contoh yang alasan dia tu lagi satu, tengok begini. Okey, kalau tuan-tuan tengok contoh ini contoh dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, ini surah Al-Baqarah. Ayat 34 tengok. Kalau kita belajar huruf jar ni tengok ayat dia berbunyi.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Kenapa dalam ayat ni dia tak bunyi li Adami? Kenapa kena li Adama? Tapi dekat sini konteks dia panggil apa? Majrurun bil fathi. Jar tapi dia berbaris atas. Dia kan sedangkan jar tu kan dia berbaris di bawah kan. Majrur bil kasrah. Kenapa Adam dekat sini dia tak boleh bunyi li Adami? Tu dia panggil mamnu' min as-sarf tadi tu. So nama Adam ni dia tak boleh masuk tanwin, dia tak boleh dibariskan bawah apabila masuknya huruf jar. Menunjukkan nama dia ni adalah nama yang bukan Arab, dia kata. Okey, sebab panjang lagi perbahasan dia lah. Okey, tapi cukuplah sebagai satu contoh saja, seperti mana kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalili. Sebab kita belajar ni kita dah makin dalam sikit maklumat daripada kita hanya membaca dan sebagainya. Okey, pendapat kedua, alasan yang kedua Syekh Salah menyebutkan Nabi Allah Adam ni adalah awal makhluk daripada kalangan manusia. Kalau dia begini, kita kalau nak kata itu fakta, kita tak boleh hanya nukilkan pendapat ulama saja. Ulama ni kata begini. Tetapi kita kena ambil macam mana ulama tu kata. Maka kalaulah saya mengatakan, saya berpegang mengikuti pendapat Syekh Salah kata nama Adam dia bukan Arab. Kerana alasannya tata bahasa tadi. Kita dah tunjukkan bukti dia. Lepas tu, kalau kita nak kata bahasa Arab tu adalah bahasa yang awal, kita kena rujuk sejarah. Dia apa-apa pun dia kena ada sejarah. Tak cukup hanya baca kitab terus kita kata secara kuatnya saya berpegang ia adalah bahasa Arab, Adam dia adalah berbahasa Arab. Hanya ulama tak, kita kena tengok juga sudut pendalilannya, ambil daripada mana. Jadi kalau kita rujuk sejarah, bagaimana sejarah bahasa Arab tu. Kalau ikut Syekh Salah dalam buku Al-A'lamu Al-Ajamiyah, dia kata awal-awal orang yang bercakap bahasa Arab ini adalah Ya'rubu bin Kahtan. Namanya Ya'rubu bin Kahtan di semenanjung Arab selepas Ismail alaihi salam. Panjang pula nak bentang-bentang sejarahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin dalam bab ni kita tak perlulah nak sampai macam nak bertegang urat ke tak ada. Sebab tu kita belajar. Okey, kita belajar kata Syekh Salah mengikut penelitian beliau bahawasanya dia kata Adam itu dia bukanlah nama Arab. Okey, itu dua alasannya. Kalau yang kata Arab tu pun sebenarnya bukanlah jadi isu besar pun ya. Bukanlah jadi isu yang utama yang kita nak ambil ibrah pasal Nabi Adam. Tapi sebab kita belajar, kita kemukakan apa yang disebutkan oleh Syekh Salah dalam penelitian beliau dalam kitab-kitab yang beliau telah karang tentang Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Okey, so kita habis yang pertama lah. Okey. Pendapat lain, satu lagi, hujah lain hujah lain. Okey. Siapa yang pernah baca, siapa yang dia pernah rujuk kitab. Ini di antara kitab utama tahu dalam nak tahu, kalau kita nak tahu tentang istilah-istilah di dalam Quran. Kalau macam kita bahasa Melayu, kita rujuk Kamus Dewan terbitan DBP. Kalau bahasa Arab, kalau tafsir, kalau ayat Quran, antaranya yang boleh rujuk, ni rujukan utama ni, iaitu kitab Mufradat Al-Fadh Al-Quran yang dikarang oleh Al-Gharib Al-Asfahani. Okey, dalam kitab ni Syekh ataupun Al-Imam Al-Allamah Al-Gharib Al-Asfahani, beliau ulas makna Nabi Adam tu.
Seolah-olah kalau orang baca seperti mana kitab komus ni seperti mana mengiyakan bahawasanya nama Adam tu ada makna. Dia begini, kalau nama di nama Arab, dia ada makna. Contoh kalau macam Muhammad, kita katakan Nabi Muhammad tu kan ada orang Arab. Apa makna Muhammad? Kita boleh tahu maknanya. Oh, yang terpuji, macam tu. Tapi kalau dia nama bukan Arab, kita tak tahu nak cari makna dia apa. Tak ada makna dia. Tak dapat nak cari makna dia tadi tu. Sebab tu pendapat yang kata dia Arab, itu yang dia kata daripada minan udmah, berkaitan dengan kulit yang berwarna coklat, ada yang kata minal adem tadi tu, bercampur. Sebab dia kata itu adalah dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita buka dalam kitab ni, kalau kita tak berhati-hati, kita baca, memang Al-Gharib Al-Asfahani dia sebut Adam ni dia bawa 4 makna. Tetapi kalau kita baca, dia tak cakap, dia cakap. Dia cuma kata macam ni. Sebab tu kalau baca kitab, jangan cepat-cepat buat ulasan. Kena tengok. Okey. Al-Gharib Al-Asfahani, ketika dia ulas nama Nabi Adam ni apa, dia tak cakap, maksudnya, dia tak cakap dia. Dia tak cakap dia cakap, tapi dia cakap macam ni. Ni cara dia ya. Dia kata macam ni. Dia kata qila. Qila. Qila tu maksud apa? Dalam kitab dia ni, walaupun Al-Gharib Al-Asfahani rahimahullah, dia ulas makna Adam tu apa. Dia bawa makna 1, dia bawa makna 2, dia bawa makna 3. Tapi makna yang dia bawa dalam kitab ni bukan dari dia. Tetapi dia katakan, dia buat ni, dia macam copy paste lah, dia macam quotekan. Dia quotekan, dia kata dikatakan. Dia kata dikatakan. Kalau dikata ni, lepas tu Syekh Al-Gharib dia tak mengiyakan, tapi dia hanya quote sajalah, dikatakan. Jadi dalam penulisan, dalam perbahasan ilmiah, apabila seseorang mengata dikatakan, maknanya diri orang yang quotekan itu dia cakap apa? Contohnya Al-Gharib Al-Asfahani sendiri, kita tak jumpa ayat yang dia sendiri cakap. Tapi dia hanya kata, dia quote, dia kata qila, dikatakan. Jadi perkataan dikatakan itu merujuk kepada lafaz yang macam betul ke dia penulis kitab tu yang cakap ataupun orang lain yang cakap. Jadi dia dalam bahasa yang kita panggil bahasa yang masih lagi sama-sama. Sama ada Al-Gharib kata ataupun dia bukan kata. Ini kalau kita bincang dari sudut ilmiah. Maknanya, walaupun ada diberikan pengertian Adam tu apa, tapi penulis kitab ni, Al-Gharib Al-Asfahani, bukan dari dia. Dia cuma quotekan saja. Tapi dia tu sendiri kata apa? Tak ada. Itu dia punya alasan dia. Kalau kita buat perbincangan ilmiah, seronok kalau kita belajar. Seronok kalau kita belajar dengan lebih lanjut. Okey, habislah maklumat ni, tak mau panjang lebar tentang nama tu. Okey, kita nak pergi kepada kemusykilan yang kedua, kan? Tentang Adam daripada tanah. Okey, tengok nota tu. Okey. Nabi Allah Adam, kalau kita nak belajar penciptaan Nabi Allah Adam di dalam Quran, dia ada 3 fasa. 3 fasa. Okey. Fasa yang pertama, 3 fasa ni tuan-tuan, ini bukan saya yang buat. Ini dirujuk dalam ayat Quran. Dan juga dirujuk di dalam penulisan Syekh Salah. Okey, kalau kita nak belajar bagaimana Adam tu diciptakan dari mula sampai dia dapat roh, dia hidup tu, ada 3 fasa. Fasa pertama dia panggil fasa at-takhliqu, iaitu fasa penciptaan. Dia panggil fasa penciptaan. Penciptaan di sini dia merujuk kepada fasa dicipta dikaitkan dengan tanah. Itu dia panggil fasa at-takhliqu. Lepas selesai dia tanah ni selesai,
baru dia masuk kepada fasa kedua, dia panggil fasa at-taswiru wa taswih, iaitu fasa pembentukan. Nak bentuk telinga, nak bentuk kaki, nak bentuk kepala dan penyempurna kejadian dia. Tapi belum dapat roh lagi. Belum dapat roh. Apabila dia dapat roh itu, barulah naik pada fasa yang ketiga. Jelas? Kenapa saya bulatkan yang pertama? Yang kita nak bincang malam ni bukan fasa 2, bukan fasa 3, tapi kita nak bincang fasa 1 saja. Maksudnya kita tak akan bincang tentang fasa bila dibentukkan macam kedua tangan dia kan. Sebab Adam kan dari tanah. Tanah tu kan kalau kita main tanah kan. Kita main tanah liat kan kita boleh buat bentuk anak patung kan. Kalau kita duduk godeh-godeh tanah tu, kita bubuh air sikit, itulah fasa Adam pada fasa pertama. Kan? Tanah tu dibakar, nanti kita akan bincang sekejap lagi. Tapi pada fasa nak buatkan rupa bentuk dia, tangan dia, kaki dia tu, itu masuk pada fasa yang kedua. Sebab tu kita bukan nak cerita tentang Nabi Adam. InsyaAllah. Nanti kalau Allah bagi peluang, kita akan study kisah Nabi Allah Adam. Habiskan daripada mula sampai dia wafat. Okey, jelas. Okey, kalau orang tanya, macam mana boleh tahu benda gaib macam ni? Kan benda tu benda gaib kan? Adam dalam syurga. Okey, 3 fasa ni sebenarnya diambil dari ayat Quran. Okay, jom tengok ayat Quran dia. Okey, tengok ya fasa 1 dengan fasa nombor. Kita tengok dengan fasa nombor 2. Okay, tengok. Okey, fasa 1 tadi dekat ayat ni. Dia duduk dekat ayat suratul Al-A'raf. Ayat nombor 11. Tengok Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. Cuba tak perkataan. خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Ada dua kan. خَلَقْنَاكُمْ dengan صَوَّرْنَاكُمْ. Allah kata, dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu, kemudian, maksudnya lalu ni kemudian, fawarnakum, kami bentuk. Nampak tak ada perbezaan cipta dengan bentuk? Kita fahamlah membentuk tu termasuk dalam cipta. Tapi kalau kita baca ayat Quran, ada 2 fasa yang berbeza. Betul tak? Silakan. Nampak tak ada perbezaan kan? Nampak kan perbezaan dia? Kalau orang tanyalah, mana dapat fasa 1 tadi? Allah kata, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. Ni fasa yang pertama, kami ciptakan. Fasa yang kedua, thumma, kemudian, fawarnakum, kami bentuk rupa. Inilah bentuk. Dah berbeza. Okey. Fasa ketiga ambil mana? Fasa ketiga kita ambil dalam suratul Hijr ayat 29. Ayat ni boleh jumpa buku surat 263. Allah kata apa? فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ. Nampak tak? فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh padanya. Dekat ayat ni dia dah masuk kepada apa? Pada fasa peniupan roh. Dia dah masuk pada fasa 3. Inilah jawapan dia. Yang kita ambil tadi tu. Inilah fasa dia. Jelas tak? Nampak tak rujukan dia? Tulis dekat nota tu. Dekat fasa 1 rujukan dia apa? Fasa 2 ayat apa? Fasa 3 ayat apa? Sebab kita tidak boleh memperkatakan tentang perkara gaib tanpa kepada dalil sama ada Quran dan hadis Nabi SAW. Okey, jelas saudara Mufan. Dapat ya? Sumber tadi, cuma saya mohon maaf banyak-banyak. Sebab dalam pengisan ni kita tak dapat nak ceritakan 2 fasa ni. Ni nanti kena pergi kepada slot yang lain. Tapi kita cuma nak fokus pasal 1 saja. Daripada tanah. Okay, jelas ya? Okey, jom kita pergi pasal tanah. Okey. Fasa pertama,
penciptaan Adam daripada tanah ni sebenarnya dia boleh dipecahkan kepada 5 marhalah. Ada 5 stages lagi. Dipecahkan. Yang tadi tu 3 kita panggil apa? Kita panggil 3 fasa utama. Tapi pada fasa tanah ni dia dipecahkan kepada 5 peringkat lagi. Ada marhalatul ula, ada 5. Macam mana kita boleh dapat 5? Sekejap saya akan tunjukkan. Macam mana dapat 5 peringkat ni? Tentang tanah saja. Maksudnya kita tahu Adam daripada tanah. Tapi kalau kita baca ayat Quran, kita jadi pening. Bukan pening, kita faham tanah tu tanah sahaja. Tapi kalau kita kumpulkan semua ayat Adam dari tanah, dia boleh nanti dapat satu info. Oh, rupanya tanah yang Allah cipta pada Adam ni bukanlah tanah yang satu peringkat je. Rupa-rupanya ada 5 peringkat. Al-Quran ada menyebutkan peringkat-peringkat tersebut. Kita akan tunjukkan. Ada beberapa peringkat. Okey, 5 peringkat tu dalam bahasa Arab dulu. Ni yang ni dalam ayat Quran dekat nota tu saya telah letakkan bahasa Melayu dengan bahasa Arab ni. Fasa pertama ni peringkat pertama tanah tu mula-mula tanah tu Allah ambil segenggam daripada semua bumi. Tanah tu diambil, dicampur segenggam. Nanti kita akan sebut dengan hadis dia. So peringkat pertama ni dia ambil tanah yang pure lah, tanah dia ambil dengan genggaman daripada tanah-tanah yang ada di muka bumi ni. Dalam Quran dia panggil istilah turabun. Dia panggil istilah turabun. Lagi kita akan tunjukkan ayat. Tetapi setelah tanah tadi yang diambil daripada seluruh bumi tadi itu, yang kedua, tanah itu dicampur, diletakkan air. Macam kita kan, kita beli tepung kan, tepung yang kita beli tepung tu, itulah peringkat pertama. Tapi lepas balik rumah, tepung tu kita campur air. Tanah Adam tu dia macam itulah, diletakkan dengan air. Istilah dia panggil tin. Cuma dalam Quran terjemahan kita, dia tak ada maklumat ni. Dia agak terabur maklumat. Ada Quran terjemah turab tanah, tin tanah, tinil lazib tanah. Tapi kalau kita belajar secara terperinci, ada beza jenis tanah tu. Dapat yang kedua. Peringkat ketiga, tanah yang bercampur air tadi itu dia sudah menjadi agak kental dan teguh. Yang peringkat 2 tadi dia campur air. Lepas tu peringkat 3 tu tanah tu dia mula jadi kental lah. Kan? Dia dah jadi mula teguh. Quran menamakan dia dengan istilah tin lazib. Tin lazib. Nanti kita akan tunjukkan ayat dia. Lepas tu fasa yang keempat. Dia dipanggil fasa tanah tu sudah dikeringkan. Dia boleh berubah warna dan bau dia. Yang tanah tu dia berwarna hitam. Tanah hitam selepas dia dikeringkan. Yang berubah warna dan baunya, Quran meletakkan istilah dia adalah salsalin min hama'in masnun. Kita akan jumpa ayat dia nanti. Semua ni ada ayat Quran. Dan fasa yang kelima, akhirnya tanah yang kering tadi tu, yang hitam tadi, yang telah dikeringkan tadi, akhirnya tanah tu dia umpama tembikar. Kalau kita ketuk tanah tu, dia akan berbunyi. Dia akan berbunyi. Yang kelima inilah adalah tanah yang terakhir Allah ciptakan pada kejadian Adam. Peringkat kelima inilah Quran menyebutkan dengan istilah salsalin kal-fakhar. Nanti saya akan sebut ayat Quran dia. Jelas tuan-tuan.
Macam mana kita susun dia? Maknanya kalau kita tak susun macam itu yang kita sebut tadi kemusykilan. Sekejap kata Adam dari turab, sekejap Adam dari tinul ladhib, sekejap jumpa ayat kata tin, sekejap kata salsalin kalfakhar. So dia jadi macam menimbulkan kemusykilan. Apa cerita dalam Quran ni? Tetapi jika kita susun dia, sebenarnya ayat tu sebenarnya lengkap. Dia cerita 5 peringkat kata saya solah. Dia serujuk dalam kitab saya solah lah. Okay, saya keluarkan balik, susun balik. Dengan kita lampirkan ayat dia. Okay, kita tengok ya. Okay, kita tengok peringkat nombor 1. Perkataan turabun. Ayat rujukan dia. Okey, sebelum tu. Tadi kita kata apa? Kita kata turabun tanah kan? Okay, kita tengok dekat sini. Okey, tengok. Ayat dia, kita boleh rujuk salah satunya surah Al-Imran. Ayat nombor 59, muka surat 57 dalam Quran. Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita terus ambil pada ayat hujung. Allah kata, khalaqau. Kita ambil dulu. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Kan juga perkataan Adam kan? Adam. Okey, lepas Allah kata, sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama macam kejadian Nabi Adam. Nabi Adam tu sama kat mana? Isa, Nabi Allah Isa kan dia tanpa bapa. Nabi Allah Adam pun tanpa bapa. Tapi Nabi Isa boleh berada dalam perut maknya Maryam, semuanya sama macam Adam, iaitu Allah Ta'ala kaitkan dengan kun fayakun. Okey, jadi kat sini kita ambil tu pasal Adam. Okey, Allah kata Nabi Adam ni apa dia? Khalaqahu min turabin. Dia pun tak perkataan min turabin, iaitu daripada tanah. Kemudian summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, jadilah engkau, jadilah dia. Bukanlah ayat ni ambil tanah terus jadi. Tak, dia ada stage-stage dia. Okey, dapat perkataan turabun. Okey. Yang turabun ni, kalau ikut marhalah yang pertama, tanah ni memang tanah yang pure lah, tanah yang belum campur air lagi, dia panggil turabun. Okey, kita kuatkan dengan hadis Nabi. Sebab tadi kita kata, yang peringkat pertama tanah ni, Allah ambil dengan segenggam. Okey, ada hadis dia. Okey, kita tengok. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ni hadis yang sahih. Okey, apa sabda Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, terus pada terjemahan dia ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi, dari suatu genggaman dari semua bumi. Ni tanah tadi. Satu genggaman dari seluruh bumi ni maksudnya diambil tanah tu. Faja'a banu Adam ala qadaril ardi. Sehinggalah datangnya keturunan Bani Adam yang sesuai dengan permukaan tanah tu. Maknanya zuriat Nabi Adam ni semua ikut kepada tanah yang asal-asal Nabi Allah diambil oleh Allah segenggam dari seluruh bumi tu. Okey. Nabi sebut apa? Nabi kata, di antara Bani Adam tu, anak-anak Adam, zuriat Adam tu ada yang berkulit merah, ada yang kulit putih, ada yang aswad kulit hitam, dan ada yang di antara mereka ketiga-tiga warna tersebut. Kenapa manusia ni, anak-anak Adam ada kulit yang berbeza ya? Sebab tanah yang diambil pada Adam mula-mula tu kan daripada seluruh bumi. Ada tanah yang hitam, ada tanah yang putih. Dia kan hadis tersebut min jami'il ardi, daripada seluruh bumi. Sebab itu anak Adam zuriatnya ada yang
kulitnya sawo matang, ada yang hitam, ada yang putih kemerah-merahan. Itu daripada tanah asalnya dicampur. Okey. Lepas tu Nabi sebut. Sebab tu sangat bagus belajar tentang Nabi Adam. Kalau siapa nak kenal manusia, siapa nak belajar psikologi, dia studilah kisah Adam. Lepas tu dia boleh study kisah Hawa, Masya Allah. Dia boleh belajar human sciences. Dia belajar sains kemanusiaan. Okey, Nabi kata apa? Nabi kata, daripada itulah Nabi kata ada di antara manusia tu yang dia peramah, ada yang sedih, ada yang keji, ada yang baik. Sebab apa? Kan tanah ni macam-macam. Nampak tak Nabi sebut tentang apa? Bani Adam. Kerana dia mengikut asal penciptaan bapaknya daripada tanah. Okay, kita dapat dah hadis, ini hadis riwayat Abu Daud. Okay. Lepas tu kita tengok, kalau orang Malaysia ni, lemah lembut je. Kalau pergi dekat Afrika Arab ni kadang ganas-ganas je. Ialah tanah yang bercampur-campur yang ada pada Adam. Allah je yang maha mengetahui. Okey, dapat ya? Untuk maklumat yang pertama. Okey, sekarang kita nak pergi kepada peringkat nombor 2. Peringkat nombor 2, Allah guna perkataan tin. Perkataan tin. Cuma dalam Quran terjemahan kita, dia terjemah tanah. Saya tak tahu. Siapa? Kita tengok dua ayat. Lepas tu saya minta kita respon. Okey, dalam surah Sad, ayat 71, Allah mengatakan, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Dah beza pula. Tadi turab min tin. Tin tu apa? Tin tu adalah tanah. Tapi tanah itu dia bercampur dengan al-ma. Kata Syekh Salah, dia sudah bercampur dengan air. Cuma saya nak tanya, Quran terjemahan dia tulis tak perkataan bercampur air? Siapa boleh berikan maklum balas? Siapa dekat Quran terjemahan? Tak ada Ustaz, ada tanah je. Dia ada Dia tanah. pindah Rahman. Okey, tapi faham tak tanah yang mana? Kalau ditulis tanah saja. Tak faham. Yalah, maksudnya kita tak akan faham lah sebab kita akan nampak macam seolah sama kan. Kita akan nampak, sebab kita belajar sebenarnya memang tanah. Ada daripada tanah. Semua cakap ada daripada tanah. Tapi kalau kita benar-benar baca Al-Quran, tanah yang Allah cipta Adam tu bukan stage dia sama. Bukan tanah yang kosong, yang raw, yang kosong tu tak. Kalau yang kosong, kalau yang awal-awal tu dia panggil turab. Tapi kalau dia sudah bercampur tanah, dia panggil tin. Kan dia sudah bercampur dengan air dah. Sebab itu syaitan, iblis-iblis. Kan? Ketika Allah Ta'ala tanya dia pasal sujud. Ini suratul Al-A'raf, ayat nombor 12. Dan ketika Allah mengatakan kepadanya, Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Allah berfirman, apakah yang halang dan sekat engkau daripada sujud ketika aku perintahkan engkau sujud? Apa jawab iblis? Dia kata, Qala ana khairun minhu. Iblis jawab, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Engkau jadikan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan dia itu Adam, kau ciptakan dia daripada tanah. Macam mana iblis dia boleh tahu Adam tu dari tanah? Itu isu dia. Sebab nanti kalau kita belajar ayat sekejap lagi, yang pada kemusykilan ketiga, Allah cuma bagi tahu dekat malaikat Allah nak ciptakan Adam. Tapi kenapa iblis dia boleh tahu Adam tu daripada tanah? Lepas tu dia sebut pula tanah yang tin. Dia nampak tanah. Kan tanah orang pijak, nampak kan? Tu yang iblis dia bongkak dan sombong. Dia daripada api. Itu daripada tanah. Lepas tu tanah tu kalau kita baca tin tu tanah yang bercampur dengan air. Kan? Macam mana iblis boleh tahu? Sekejap lagi kita akan tunjukkan macam mana iblis tu dia tahu. Kita bagi dalil. Okey, kita terus pergi kepada peringkat ketiga, dia panggil tinil lazib. Okey. Ada perkataan tinil lazib. Okey, ini dalam surah As-Saffat ayat nombor 11.
Allah kata inna khalaqnahum min tinil ladhibin. Dekat sini dia tambah perkataan ladhib. Dah beza dah kalau yang tadi tu tin saja. Tapi kat sini tambah perkataan tinil ladhibin. Maksudnya sesungguhnya kami telah mencipta mereka daripada tanah. Cuma dalam Quran terjemahan dia tulis tanah liat. Tapi sepatutnya tinil ladhib ni adalah tanah yang sudah keras. Dia sudah jadi kental dan tanah yang sudah teguh lah. Tinin lazibin. Okey, siapa yang ada Quran terjemah, dia terjemah apa? Tinin lazib. Tanah liat lah kan? Tanah Siapa liat. dia tulis apa? Tanah Liat. liat. Tanah liat. Okey, boleh juga kalau kita pegang dia adalah tanah liat. Sebab peringkat kedua peringkat yang kedua tadi tanah campur dengan air, tin. Kalau yang ini pula peringkat dia sudah tinin lazibin. Dia sudah jadi kental lah tanah liat. Okey. Kita tengok fasa yang keempat. Fasa yang keempat Allah sebut dalam surah Al-Hijr ayat nombor 28. Allah mengatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Jadi perkataan Allah kata salsalim min hama'in masnun. Dah lain lah kan. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak ciptakan basyaran manusia daripada apa? Daripada salfalin min hama'in matnun. Daripada tanah liat yang kering, yang itu adalah lumpur hitam yang berubah-ubah. Hama ini dikaitkan dengan tanah yang hitam. Matnunun yang berubah-ubah. Dekat sini dia dah lain dah. Dia dah masuk kepada fasa yang lain. Cuma nak dapat makna terjemah yang tu agak sukar dalam bahasa Melayu dia. Tapi kalau kita tengok pada yang fasa tadi tu, yang kita sebut sekarang ni kan kita tengok fasa keempat kan, hama'in masnunin. Ni dia panggil, kita tengok dalam tu, dia adalah tanah hitam yang sudah dikeringkan. Kalau tadi yang fasa 3 dia betul tanah liat lagi, tapi dia dah mula kental. Tapi ni tanah tu dia sudah dikeringkan. Dia sudah ada bau dia. Dan nampak dah warna dia. Okey, lepas tu yang kelima Allah mengatakan tanah tu, Adam tu last kali apa? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah telah menciptakan manusia daripada apa? Salsalin kal fakhar. Daripada tanah liat kering seperti tembikar. Ka ni seperti. Fakhar dia seperti tembikar. Maksudnya tembikar tu maknanya dia dikaitkan dengan bunyi. Tanah kering kalau kita ketuk dia bunyi. Contoh tu cawan saya lah. Kalau kita ada gelas kan mak kan. Kalau tu kita ada labu sayung kan, kita ada. Itu yang las. Maksudnya tanah las tu kalau diketuk dia akan keluar bunyi. Itulah penciptaan Adam daripada tanah yang terakhir sekali Allah bentuk dia. Dia panggil salsalin kal fakhar. Jadi apabila kita kumpul ayat tu, rupa-rupanya Allah, walaupun Allah sebut dalam ayat yang bertaburan, ada kat Rahman lah, ada kat Sad lah, Al-Araf dan sebagainya, rupa-rupanya dia boleh membentuk satu susunan. Itu yang kita kata kemusykilan pada pengulangan ayat-ayat tentang penciptaan Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Okey, jom. Kita tengok jawapan. Jawapan dia maksudnya, kenapa Allah Ta'ala nak ciptakan kita daripada tanah? Memang daripada tanah lah. Kita kan nanti, kita nak katakan nanti kan kita nak Allah nak hantar kita kat bumi kan. Sebagai khalifah tadi kita akan belajar, kenapa Allah nak bawa Adam turun daripada khalifah tu. Nanti kita akan bincang. Tapi kita tahu Adam memang dia diturunkan ke muka bumi. Kan? Sebab tu bumi ni, tanah ni dengan kita memang tak boleh pisah.
Tanah dengan kita ni memang tak boleh pisah. Sebab apa? Sebab kita daripada dia. Sebab tu kalau kita belajar tentang alam kubur, kan, tak ada seorang yang masuk dalam kubur melainkan tanah kubur tu akan himpit dia. Sama ada dia himpit dalam himpit yang bentuk kasih sayang, ataupun himpit dengan sehimpit-himpitnya sehingga pecah dan patah tulang rusuk dan sebagainya. Rupa-rupanya kalau kita baca ayat lain dalam surah Taha, ayat 55 Allah beritahu kepada kita. Allah Ta'ala kata minha khalaqnakum. Daripadanya lah, iaitu bumi lah kami ciptakan kami. Mana kita daripada tanah. Lepas tu Allah berkata wa fiha nu'idukum. Dan ke dalam tanah itulah nanti kamu akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan daripada tanah tu pula lah kami akan keluarkan kamu. Kalau kita ambil ayat ni, kan, insaf kita. Rupanya kita ni semua sama saja dari tanah. Kita dicipta dari tanah. Kita akan kembali sekejap transit nanti dekat alam kubur. Kita duduk di tanah, dalam tanah. Dan kita nanti akan dikeluarkan daripada tanah. Nak pergi kepada siapa? Nak pergi kepada yang menciptakan manusia itu buat kali yang pertama. Jumpa pencipta kita. Nampak tak? Sebab tu tanah ni sangat dekat dengan kita. Tanah je yang boleh terima kita. Sebab tu kita dikongkan di dalam tanah. Tanah yang boleh menerima jasad anak-anak Adam. Sebab apa? Sebab tanah tu dari dia. Itu yang para ulama mengatakan, mencari sebab kenapa Nabi kata setiap orang yang mati ni akan dihimpit oleh kubur. Kenapa? Ada yang mengatakan bahawa ialah kan, seolah-olah kubur tu seperti perut ibu. Kita keluar daripada perut dia, kan daripada tanah. Jadi apabila kita mati, kita masuk balik dalam perut dia. Sebab tu rindu lama dia kan tak jumpa. Yang jumpa berdiri di atas dia. Tapi ketika mati, tanah itu dia akan, kubur itu dia akan peluk. Dia akan himpit setiap semua manusia. Tapi himpit dia, kalau orang beriman, himpit dia macam kita himpit. Kita peluk cucu, kita peluk anak, kan. Bukanlah peluk yang menyakitkan. Tapi peluk yang rindu, peluk yang kasih. Macam itulah Nabi sebut di dalam hadis dia tentang tanah. Tapi waktu manusia ni, kalau dia boleh, kalau dia nak kenal diri dia nak kenal orang sekeliling dia, kenapa orang sekeliling dia perangai macam ni, orang dia perangai macam ni. Kan kenapa manusia macam ni? Kena study pasal Nabi Adam dan Hawa. Belajar bagi hati. Masalah sekarang Allah cerita Adam, ceritanya panjang dalam Quran. Tapi kita hanya baca Quran je. Baca. Tapi kita tidak mahu mengambil pelajaran. Okey, jelas dapat kan tentang Adam tadi. Okey, saya sambung sikit lagi untuk kita ambil ibrah, kita belajar tentang tanah ni. Okey. Sebab itu, salah satu di antara kebesaran Allah tunjukkan pada perbezaan warna kulit. Kita tengok surah Rum. Ni surah Rum ni. Allah sebut dalam surah Rum. Allah kata apa? Ayat nombor 22, muka surat 406. Allah mengatakan, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanukum." Dekat sini kaitan dengan tanah. Okey, Allah kata apa? Di antara ayat-ayatnya, maknanya tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah ialah penciptaan langit dan bumi. Serta perbezaan bahasa dan warna kulit kamu. Warna kulit kita tadi, kenapa berbeza warna kulit? Sebab tanah yang Allah Ta'ala ambil daripada seluruh bumi itu pelbagai. Bayangkan, seluruh bumi ni ada tanah warna apa? Dan tempat kita tanah apa? Tempat orang mungkin tanahnya hitam, tempat orang mungkin tanahnya merah, tempat orang mungkin tanahnya coklat, Allah ambil. Jadi,
apabila kita nampak manusia ni pelbagai warna kulit, kita boleh ingat balik kisah Adam. Kita boleh nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan warna kulit ni sesuai dengan iklim dan sesuai dengan negara tu. Kan? Hebat tak Allah Ta'ala? Hebat Allah Ta'ala. Kulit yang macam kita ni sesuai ke berada pada tempat yang panas. Ada orang kulitnya putih, dia sesuai ke berada pada negara yang panas yang orangnya kulit hitam. Ada orang kulit hitam ni, Masya Allah. Semua itu setelah Allah aturkan kulit dia, fizikal dia sesuai dengan tanah yang dia berada. Sebab apa? Sebab kita dari tanah. Allah ni maha kaya. Okey, cuma orang salah faham, bukan salah faham. Manusia ni, masalahnya dia membeza-bezakan warna kulit. Itu yang tak betul. Allah kata perbezaan warna kulit bukan nak beza-bezakan orang. Bukan kau orang kulit putih membenci orang kulit hitam. Bukan. Quran kata, Allah kata warna kulit berbeza ni bukan untuk dibeza-bezakan. Bukan nak buat kasta by kasta. Tapi warna kulit tu nak menunjukkan di situ adanya kehebatan Allah. Kan pernah tak kita fikir, kenapa orang Korea kulit dia macam ni? Kenapa orang Europe kulit dia macam ni? Kenapa orang ni kulit dia macam ni? Tapi lepas kita belajar kisah Adam ni, rupa-rupanya dia adalah segenggam tanah yang Allah ambil. Dia daripada segenggam tanah yang Allah ambil. Jadi kita nampak kebesaran Allah pada penciptaan siapa? Pada penciptaan manusia. Masya Allah. Okay. Kita pergi kepada satu lagi bab. Bukan soalan ketiga. Kita pergi masih lagi tentang ciptaan Adam ni. Okey, saya nak bagi jawapan tadi. Macam mana Adam tu Iblis boleh tahu? Okey. Rupa-rupanya nanti kita baca, kita akan tengok lagi ayat Quran dan hadis. Rupa-rupanya Allah Ta'ala bentukkan Adam ni, tanah tadi tu rupa-rupanya di dalam syurga. Di dalam syurga. Okay, dalam syurga. Jadi, kan kita belajar, masa ni Iblis belum lagi sujud pada Adam. Betul tak? Malaikat kan belum sujud pada Adam, tapi malaikat tahu tentang Adam. Apa Iblis tahu tentang penciptaan Adam. Sebab tu kalau Iblis tak tahu, macam mana dia boleh kata, aku dari apa, dia daripada tin. Maknanya Allah Ta'ala ciptakan Adam ni, dia di dalam syurga. Okay, kita tengok dengan hadis Nabi SAW. Macam mana Iblis ni dia boleh tahu kekuatan kita, kelemahan kita? Dekat sini jawapan dia. Tengok ya. Sabda Nabi SAW ni hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi SAW. Lamma sawwarallahu Adama fil jannah. Ketika mana Allah membentukkan tubuh Adam. Maknanya Adam tu tidak boleh jadi patung, ada tangan, ada kepala, ada kaki tu. Ketika Allah membentukkan tubuh Adam, Allah kejap. Saya tertinggal perkataan syurga ni tidak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membentukkan Adam di dalam syurga. Saya minta tata tulis, saya tertinggal. Masya-Allah, ni penting ni. Ni fil jannah ni syurga. Tulis kat sini. Tertinggal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membentukkan tubuh Adam dalam syurga. Saya tertinggal dalam syurga. Sebab tadi Nabi kata fil jannah, dalam syurga. Tarakahu ma sya'allahu ayyutrukahu. Lepas tu Allah Ta'ala biarkan patung Adam. Sebab ni kan waktu Adam kan dia jadi bentuk. Kan? Muka dia, tangan dia, kaki dia, dia jadi macam patung tu. Allah tinggalkan dia dalam syurga tu mengikut kehendak Allah. Masa tu kata Allah, kata Nabi SAW, faja'ala iblisu yutifu bihi. Masa ni ingat, Adam dia tak dia bagi roh lagi. Yang ni baru fasa kedua dibentuk rupa tubuh Adam. Kita belajar tadi kan ada 3 fasa kan Adam. Masa ni Adam tak dapat roh lagi. Okey.
Waktu patung Adam tu dalam syurga, Iblis dia berpusing-pusing. Dia tengok patung Adam tu. Nabi kata, yang guru ma huwa. Kalau, maksudnya je. Kalaulah, maksudnya kalau orang tanya, ya ke dia pusing-pusing? Ya, sebab dia dari perkataan yutifu bihi. Dia tawaf. Dia pusing patung Adam. Dia pusing. Lepas tu Syekh Iblis tu dia buat apa? Yang guru ma huwa. Dia perhatikan pada patung Adam. Lepas tu, dia dapati apa? Falamma ra'ahu ajwafa. Ketika Iblis tu, dia tengok patung Adam tu, dia perhatikan, dia dapati ada rongga-rongga pada patung Adam. Sebab tu kita ni ada rongga. Kita bukan yang padat, yang tak ada ruang langsung. Kita ada rongga. Kan? Ada rongga. Iblis dapati, oh, patung Adam ni rupanya dia, rongga ni maksudnya dia boleh keluar bunyi, dia boleh masuk angin, dia boleh, rongga ada rongga. Lepas tu, Nabi kata apa? Arafa, lantas Iblis pun tahu. Annahu khulika khalqan la yatamallak. Iblis ni, masa dia tengok patung Adam tu, dia dah tahu dah. Dia kata patung ni satu kejadian yang dia tidak mampu. La yatamallak. Dia tak mampu apa maksud dia. Okay. Kita tengok ulasan ulama hadis. Saya ambil ulasan daripada Al-Imamu An-Nawawi rahimahullah. Mana dia kata apa? Apa makna la yatamallak? Iblis ni rupanya dia dah study lah tentang jasad Adam. Maknanya Adam kan sama dengan kita. Sebab tu Iblis ni dia tahu di mana kelemahan anak Adam. Kat mana rongga-rongga yang dia boleh masuk. Sebab tu dia ada rongga, kita ada rongga. Okey, lepas tu kita tengok. Apa maksud tidak mampu? Al-Imam An-Nawawi mengatakan salah satu maksudnya dia tidak mampu untuk menahan syahwat dia. Lepas tu, dia tidak mampu untuk menghalang was-was syaitan. Maksudnya sebab ada rongga tu, dia punya udara, suara tu boleh sampai. Lepas tu dia ada kaitan juga dengan menahan marah. Ingat tak tadi tanah, kan kita kata tanah Adam tadi tu kalau kita ketukkan dia boleh bunyi. Kal solsolin, kal fafar. Jadi patung tu, kan patung tu, yang tanah last kali tu dia berbunyi. Tong-tong dia bunyi. Maksudnya ada udara, ada ruang yang boleh masuk. Sebab tu kita ni ada hati, ada emosi, ada perasaan masuk dalam tubuh badan kita tu. Itu dimasuk ya tamalak. Nanti, cuma saya minta maaf lah, saya tak cerita pasal dalam slot ni kita, saya akan bawa juga nanti insya-Allah. Macam mana Adam ni dia boleh terpedaya dengan syaitan. Tapi kita dapat dulu maklumat. Kita dapat dulu maklumat ni sangat penting untuk menjawab. Bagaimana Adam, maksudnya bagaimana Iblis tu dia boleh tahu. Itulah cara dia nak pastikan Adam dekat pokok tu. Salah satunya, yang paling utama, dia mengetahui tentang apa? Tentang patung Adam. Dia tahu hakikat manusia ni ada rongga-rongga, ada emosi, ada hawa nafsu, betul-betul. Tengok tak? Kan Nabi yang sebut. Ini bukan pendapat ulama, ini daripada hadis Nabi riwayat Muslim. Ya, jelas. Okey. Kemudian baru kita nak masuk kepada kemusykilan yang ketiga. Tapi waktu kita dah larut malam, panjang sikit untuk kemusykilan ketiga ni. Pertanyaan malaikat tentang penciptaan Adam. Maksudnya penciptaan Adam ni, waktu Allah nak jadikan Adam ni sebagai khalifah. Bukanlah cipta Adam daripada tanah tu. Bukan malaikat bersoal jawab kenapa nak cipta dia daripada tanah. Bukan isu tanah tu. Tapi isu setelah Allah Ta'ala nak beritahu tentang dia menciptakan Adam ni sebagai khalifah. Di sinilah banyak yang para ulama bincang. Jawapan dia sebenarnya ada pada ayat ini juga. InsyaAllah. Nanti kita kena sambung bulan depan lah.
Kan, ni minggu berapa? Ni minggu ketiga kan. Bulan depan lah, minggu yang pertama. Hari Isnin. Maknanya kita jumpa lagi 2 minggu. Study dulu maklumat ni, baca dulu, nanti saya akan terangkan. Untuk menyelesaikan kemusykilan yang ketiga. Okay, jadi kalau kita tengok pada nota, kita tengok pada nota lah. Okay, ada banyak baca ulasan dekat situ. Dan sebab macam-macam gitu. Hatta dalam kitab tafsir pun tuan-tuan kadang-kadang terkejut juga. Yang mengatakan malaikat tanya tu menunjuk dia ingkar. Sebab tu kita bentang tajuk ni supaya kita nak menjaga kemuliaan para malaikat. Kita tak nak orang sangka buruk kepada Adam, kepada Hawa. Kan? Nanti kita akan, sebab tu kita pilih nak bentangkan tajuk ni. Supaya selama ni kita dengar maklumat seperti ini. Tapi lagi kita belajar, mungkin kita dapat maklumat sudut lain. Mungkin kita dapat sudut lain. Tapi dalam slot kita ni, kita ajar tentang macam mana kita boleh dapat maklumat seperti itu. Apa sumber rujukan dia. Okay, InsyaAllah. Nanti kita sambung ya. Pada 2 minggu akan datang. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan syllabus kita dah sampai mana. Okey, syllabus ni tuan-tuan kena tengok pada nota pertama. Dekat muka surat last kali tu, saya ada nyatakan senarai yang tajuk kita nak belajar. Jadi malam ni alhamdulillah kita dah masuk pada bab yang pertama. Ya, kita dah masuk bab nombor 1. Tapi bab 1 ni panjang. Dalam nota tu ada berapa isu yang kita akan belajar. Dalam senarai kita akan belajar 20. Kita akan belajar 20 kemusykilan, 20 perkara. Alhamdulillah malam ni kita dapat belajar perkara nombor berapa. Kalau kita tengok pada senarai tu, kita dapat belajar perkara nombor 1 dan perkara nombor 2. Yang nombor 3 ni, kita akan belajar pada 2 minggu akan datang, hari Isnin minggu yang pertama. Tapi perkara pertama sampai 3 ni adalah pada nota yang kedua yang tuan-tuan dapat pada malam ni. Nota kedua. Okay, InsyaAllah. Maknanya pada 2 minggu akan datang kita belajar perkara ketiga, termasuk sebenarnya dah cover sebenarnya. Sebenarnya termasuk perkara keempat. Termasuk perkara keempat sebenarnya. InsyaAllah kita akan belajar untuk 2 minggu akan datang. Ini tajuk-tajuk yang kita akan belajar. InsyaAllah. Mohon rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya buka mana-mana pertanyaan. Sekejap ya. Tadi dia kata, nanti boleh tak saya nak tengok balik slide yang Ustaz nak tunjukkan contoh nama-nama Nabi yang bertanda tanwin tadi. Okey, sekejap ya. Saya tunjukkan. Okey, sekejap. Bertanda tanwin tadi. Okay. Yang ni. Yang bertanda tanwin tadi tu ada banyak lah. Dia mudah je. Cari Nabi-Nabi yang dia Arab. Dia adalah tanwin tu. Okey, contoh dia nanti ni. Contoh dalam surah ni. Dalam surah Hud ayat 89. Surah Hud ni. Surah Hud ayat nombor 89. Allah menyebut tentang nama siapa? Nabi Nuh. Nuhin. Hudin. Talihin. Lutin. Tapi kalau Adam, dia tak ada tanwin. Tak boleh masuk tanwin pada dia. Tak boleh letak tanwin pada dia. Dia Adam tu, dia kalau huruf ma tu kan, huruf mim tu, dia akan bunyi sama ada ma, mi atau mu. Dia tak boleh masuk bunyi min, dia tak boleh masuk bunyi man, dia tak boleh masuk bunyi mun. Kenapa? Itulah di antara salah satu sebab Syekh Salah menyebutkan Adam tu dia bukan nama Arab. Dari sudut tata, dari sudut grammar dia. Okey, ada yang tanya soalan tadi, dia tanya Syekh Salah, susun jenis-jenis tanah berdasarkan apa ya Ustaz? Maksud saya, kaedah susunan jenis-jenis tanah itu adakah berdasar turutan penurunan surah atau kaedah lain? Okey, sebenarnya wallahu ta'ala alam, saya tak
tidak dijelaskan dalam kitab-kitab beliau. Saya rujuk pada, sebenarnya kitab beliau tu bukan satu saja. Sebenarnya saya baca pada banyak juga. Contoh, kalau kita nak baca kisah Nabi Adam kan, kita dapat buku ni, dapatkan buku ni. Tuan-tuan baca tu memang puas dan tuan-tuan dapat maklumat yang sangat lengkap. Ni, buku ni. Ada saya letakkan gambar kat situ, ni buku ni. Ni, kita cari buku ni. Dr. Azrul terjemahkan. Ni buku ni. Buku tentang begitulah kisah Nabi Adam. Buku ni dia terjemahkan daripada kitab Arab. Kitab sesuatu lah bahasa Arab, Sirah Adam. Kalau nak baca kisah Adam dari mula sampai dia wafat, buku khusus pasal Adam, baca buku ni. Baca buku ni. Sesuatu buat ni terjemahan dah. Dr. Azrul. Tapi saya pernah tanya dia baru, saya tak tahulah sama ada dia dah print semula, restock dia, wallahu ta'ala. Tapi tuan dapatkan buku ni. Baca buku ni. Nanti minggu depan saya akan tunjuk lagi beberapa buku lain yang saya dah habis baca, saya dah beli, saya dah habis baca buku tersebut. Buku sangat bagus. Buku tu pasal Adam juga. Boleh rujuk. Tapi saya tak masukkan hari ni. InsyaAllah akan datang. Cuma soalan tadi, adakah berdasarkan kepada susunan surah? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau kita ikut memang tak sesuai ikut susunan surah. Memang tak sesuai. Wallahu a'lam. Tapi itulah sumber yang dibuat oleh Dr. Salah Al-Khalidi hafizahullahu ta'ala. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain yang boleh kita kongsikan? Okey. Ada pertanyaan? Tak ada kan? Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi nanti pada 2 minggu lagi, insya-Allah pada minggu yang pada Isnin minggu yang pertama. Ya, ingat catat dalam jadual, kita jumpa insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.